khususnya equality dan juga penganjur. Terima kasih juga pada rakan-rakan pakar rujuk yang bersama kita. Terima kasih juga pada semua penggiat-penggiat KIK yang bersama kita melalui online punya perkongsian sebenarnya pagi ini. Dalam hari ini bermakna kita telah siri ketiga kalau silap saya. Kita bermula daripada 5, 6, 7 dan seterusnya akan dia lah. So saya rasa rakan-rakan penggiat KIK hari ini mungkin nak tahulah berkenaan dengan konsep idea unggul kita hari ini. So nanti kalau sekiranya ada apa persoalan, boleh ditulis dekat chat tu. So, rakan pakar-pakar rujuk kita yang bersama kita hari ini, Dr. Suraya, Isyam, siapa lagi ada, Nomi, dan lain Safari. So boleh terus kepada mereka kalau nak bertanya sambil-sambil kita berbincang, berkongsi tentang idea unggul ni lah. Okey, hari ini mungkin saya tidak akan pergi kepada satu persatu kenalkan IK apa. Saya rasa siri-siri sebelum ni pun rakan-rakan sebelum ni telah menerangkan. Kita akan fokus terus kepada pertandingan idea unggul. Kalau kita nak yakin nanti kan pening pula semua kan. Cuma konsepnya secara mudahnya mungkin ada kekeliruan di kalangan yang menyertai pertandingan idea unggul ini. Sebab mungkin persepsi kita ada setengahnya menganggap bahawa idea unggul ni macam IDEC poster, bila dengar poster konsep tu seperti itu agaknya. Okey. Dan kedua sebab kita hanya menghantar poster dan video. Kalau kita tengok IDEC sebelum ni pun macam tu ada poster presentation, yang terbaru ni pun dihantar melalui menggunakan video saja. So idea unggul ni pada asasnya kita bincang pihak INCA khususnya bertujuan untuk menyemarakkan KIK, sebab bila PKP tadi, so semua program KIK termasuk pertandingan yang biasa kita buat hingga peringkat UA terus dibatalkan. Jadi kita tidaklah mahu momentum kita terhadap KIK itu hilang. Itu kita cadangkan dengan idea unggul. Itu tujuan dia. Okey, kedua ialah kita nak bila kita walaupun dalam keadaan kita datang dengan idea unggul yang sebenarnya lebih ringkas tidaklah seberat KIK punya kaedah tu sepenuhnya macam kita buat presentation tu. Kita nakkan supaya idea-idea ini terus dilaksanakan buat simpan, sebab nanti sekiranya bila kita ada ruang KIK ni boleh dimulakan semula, sebenarnya tuan-tuan boleh mengangkat balik idea projek ini untuk dijadikan dipertandingkan untuk KIK. Okay, kalau rakan-rakan lain Dr. Naisa ada, mungkin kalau saya silap belum betulkan nanti kata Cik Darus dulu kata projek idea unggul boleh masuk bertanding, tiba KIK tak boleh pula. Okay. So kita melihat balik kepada syarat-syarat apa dan sebagainya tu, saya rasa saya takkan terangkanlah sebab panduan tu telah disediakan oleh pihak INCA, kandungan-kandungan. Okey, itu satulah. Okey. Pagi ni saya juga mendapat beberapa pertanyaan dan juga semalam kebetulan ada bengkel dengan fakulti sains komputer dan matematik. Jadi kita nampak bahawa kita kena ada persepsi bahawa penyertaan di kalangan rakan-rakan kita ni sebenarnya bukan saja daripada kalangan mereka yang dah tahu, dah faham dan mahir dan KIK. Sebenarnya ada setengah tu mungkin memang tak tahu pasal KIK. Semalam sendiri saya bila terlibat, pertama bila saya tanya pernah terlibat KIK, malam masing-masing bersarah dan lain kata, ya Darus, inilah pertama kali saya tahu pasal KIK ni. Jadi dengan masa untuk
bercakap pasal idea unggul, saya tak boleh lah nak bagi latihan macam KIK. Tapi apa yang mudahnya begini, dalam waktu yang ada, sebab saya faham projek akan dihantar pada 20 Oktober ni, dia ada lebih kurang 2 minggu. So dalam 2 minggu tu tentulah banyak kekurangan, kita nak faham belajar KIK apa. Jadi kita fokus kepada macam mana kita nak mengisi, membuat idea unggul itu dengan elemen-elemen KIK. Jenuh tu kalau KIK slide sampai 140 lebih. Demam kalau saya cakap 120 lebih. Sebenarnya untuk idea unggul kita tidak. Apa perkara-perkara yang perlu kita lihat? Satu ialah tengok pada kriteria tadilah. Kedua ialah apakah unsur-unsur atau dia punya, kalau KIK ni dia ada identiti dia. Satu perkara kalau kita bercakap pasal KIK, mesti ada tool-tool. Satu, kedua di dalam kita punya idea unggul tu lah. Contohnya paling ketara biasanya kalau orang penggiat KIK, kalau dia tak nampak rajah Ishikawa, rajah tulang ikan tu, kan, dia macam tak lengkap lah KIK tu. Itu salah satu lah. Kena tengok. Dosa yang lain-lain, banyak metrik lah, graf apa, tak perlu pun guna semua. Tapi yang penting, benda-benda itu bersesuaian dengan projek kita. Itu kena ingat tu lah. Okey, ini sebagai panduan tip untuk kumpulan, untuk dalam waktu singkat, untuk mempercepatkan, memudahkan tugasan. Okay. Pertama dalam KIK ni kita ada panggil QC story. So bila kita buat idea unggul, jangan kita berfikir dan kita terus buat poster. Ini payah. So saya bagi tip macam mana kaedah nak buat poster dan video yang ada QC story. So pertamanya, buat documentation dalam slide dulu. Buat dalam slide. So daripada pengenalan, kalau kita tengok kandungan poster tu kan, kandungan poster ada nama tajuk, ada kemudahan pengenalan, penyataan masalah, projek pelaksanaan, significant impact keberkesanan berarti ni, susun menggunakan slide dulu. Masukkan aja dulu. Mungkin nanti bila kita buat slide tu kita letak dia sampai 50. Tak apa. Yang penting bila kita dekat slide, kita baca, kita tengok, kan, ada kekurangan, tak ada evidence dan sebagainya, kita tengok jalan cerita dia tu. Itu saya kata letak dalam slide. Kita try. Slide tu kita tengok. Rasa-rasa ada tak kesinambungan penceritaan tu daripada masalah kita, data-data yang menyokong kepada masalah itu, contohnya, menunjukkan bahawa ya betul ada masalah, kaedah kita mengenal pasti, metod yang kita gunakan dalam kita mencari data, kemudian sampai dah itu kita analisa sebab-sebab utama, menggunakan tak payahlah why dan sebagainya. Kalau ada, letak aja dulu dalam slide kita dan kita pilih sebab-sebab utama itu. So mungkin juga anda akan fikir perlu kesenarai masalah. So dalam poster tu terus saja tajuk masalah itu kita letakkan. Tapi dalam slide tu mungkin kita ada beberapa idea cadangan tajuk letak aja dalam slide kita. Kita nak tengok flow dia tu. Dia punya jalan cerita, QC story tadi. Itu kaedah dia. Bila dah anda ada semua itu, mengikut kriteria poster tu, dan kita baca satu persatu slide, kita tengok ada tak kesinambungan antara satu perkara itu dengan masalah tu. Takut-takut, tiba data ni kenapa tak ada kaitan ni kita masukkan. Daripada slide tadilah baru kita pilih, kita akan letak dekat poster kita. Jadi supaya juri kita sendiri bila tengok poster tu kita nampak dia punya QC story. Jadi bila kita susun, kita tahu flow dia. Sampailah penghasilan projek, sampailah dia punya impact output dan sebagainya.
Kalau di komersial kita nampak bendanya dari sepinggiran. Dan di poster itu baru kita formalisekan dia dalam bentuk apa? Infografik ke, ada letak gambar ke, baru dia tidak padat. Okay. So daripada slide tadi, barulah kita angkat jadi video di mana susunan dia lebih detail daripada poster. Dan daripada itu baru kita nampak dia punya kisah story. Itu tip lah yang mudahnya. Kalau kita letak terus dalam poster, kita packkan, kita sumbat semua, kerja jadi susah sebenarnya bagi saya. You tak akan nampak. Dan susah dalam waktu sama kita nak tengok flow. Cantiknya buat dalam slide. Cepat. Okay? Itu kaedah yang saya maklumkan grup lah kalau yang tanya saya. Buat dalam slide dulu, tak apa. Lepas tu dalam slide tu baru diangkat, dipilih poin-poin utama berdasarkan kriteria poster itu, apa yang perlu dalam kewenangan poster, baru kita letakkan dalam poster kita. Kita segmentasikan, kita segmen dalam poster kita bagikan dulu. Okay, satu apa, dua apa-apa, kan? Bagikan tajuk dulu, berdasarkan impak keberkesanan itu, baru konten dia kita ambil daripada slide tadi kita see. Okey tak ini? Strong tak? Kuat tak? Cukup ke tidak? Baru kita nampak poster tu taklah berterabur. Dia ada flow dia. Itu yang saya nampak. Okey. Kedua, dalam masa terdekat selalu saya nampak ada masalah. Saya rasa lah, bukan saya rasa, memang pun bila yang bertanya dan sebagainya, perkara utama yang selalu ialah penyataan masalah tu. Penyataan masalah itu sendiri ada masalah saya rasa bagi kumpulan selalunya. Sebab penyataan masalah tu, kalau malam pun untuk dapatkan pernyataan masalah tu dalam bentuk apa ni, yalah, kita nak tulis dia tu 2-3 jam berbincang. Sebab apa? Pernyataan masalah ni kalau kita salah tulis, dia akan menyebabkan data-data sokongan, maklumat-maklumat kita nak kaitkan dengan tajuk itu, kadang-kadang di pertengahan kita tengok dia dah lari. Itu yang jadi saya kata tadi, jalan cerita dia akan kemungkinan tidak menyokong kepada penyataan. Sebab itu penyataan masalah itu kena dipikir, dibincang awal-awal, tengok balik kumpulan, barulah pergi ke perkara-perkara lain. Yang ini bagi kumpulan-kumpulan baru, kadang-kadang dia letak aje lah. Ataupun nama pun baru, ada setengah-setengah pun masih lagi. Okey. Kedua ialah ada mungkin kita akan tanya penyataan masalah. Ada mungkin kita terfikir tajuk projek. Contohnya masalah kelewatan mendapat laporan tahunan jabatan. Contohlah kelewatan. Satu lagi ada kata nak tajuk itu pernyataan masalah itu sebagai tajuk masalah kita, atau kita kata terus kepada penciptaan kita, inovasi. Kita akan letak mungkin menyediakan sistem e-pelaporan tahunan jabatan. Maknanya itu yang kita nak buat. Itu dah dipanggil tajuk projek. Kemungkinan dua-dua tu boleh. Tapi jalan cerita dia kena ada lah. KIK punya QC story macam saya katakan tadi, susun dalam slide. Berkaitan dengan elemen-elemen apa yang perlu kita nampakkan dia itu sebagai KIK selain QC story tadilah. Mungkin raja-raja yang you guna. Okey, dan kaedah kalau dan kita tengok method dia panggil modus operandi tadi, PDCA ke, kan, BOSS ke, design thinking ke. So bagi mereka yang langsung tak pernah tahu KIK ni, kan, kalau nak belajar PDCA pun 2 hari. Masa itulah nak tahu PDCA, apa benda design thinking, kan, dynamic lah dan sebagainya. So gunalah kalau tahu benda-benda lain, kaedah lain tu boleh saja. Tapi bagi yang langsung memang tak tahu apa tu dynamic lah, apa PDCA digital,
cari yang paling mudah. Yang mudah apa dah? Buatlah PDCA. Sebab PDCA tu kita akan buat gancat, ikut PDCA, senang pelaksanaan. Kita jelas, mudah. Kalau design thinking tu pun nak kena faham, bos lagi lah. Kan? Mic dan sebagainya tu. Okay? So itu perkara-perkara utama yang kumpulan kena tengok dulu lah. Dan tadi saya katakan kenapa penyataan masalah itu penting. Sebab nak cari penyataan masalah, kita kena faham menggunakan tool SMART tadi lah. SMART tu saya kata kadang-kadang kumpulan dia tulis kesukaran lah, tidak terlalu kompleks lah tajuknya, kan. Jadi perkara-perkara kalau nak cari tajuk masalah, kita gunakan SMART lah. Spesifik. Spesifik tu maksudnya kadang-kadang kita gini, excited sangat. Banyak sangat masalah tempat saya, Cik Doros. Contoh carta alih proses penggunaan mamal, kan. Tiada di fakulti. Contoh. Kita pun tanyalah carta proses. Siapa tu? Okey, tak apa. Carta alih proses makmal, penggunaan makmal di ni. Bila kita tanya, ada berapa banyak makmal? Ada 10, Cik Daros. Nak buat semua ni, kata dia. Itu kita kata spesifik. Bila kita buat projek KIK ni, kita kecilkan dia. Makmal tu di mana? Makmal 1 ke 2? Buatlah dulu proses untuk makmal 1 tu dulu. Dah ada model, barulah boleh. Okey, dalam waktu saya bercakap ni, mungkin tuan-tuan boleh juga chat saja, tak soalan-soalan ni. Puan Nomi dan rakan-rakan nanti dah ready, dia akan bantu. Itu saya nak katakan tajuk tadi. Kadang-kadang kita yang biasa sangat. Kita ada banyak. Cik Ros ada dokumen lah, ada surat lambat lah, laporan. Buat kecil aja satu dulu. Itu yang jadi kadang-kadang kita rasa susahnya nak buat KIK, buat idea unggul ni. Kecilkan aja idea tu. Apa masalah tu? Kalau mamal di mana? Carta alih untuk proses apa? Fakulti mana? Jabatan mana? Kelas mana? Yang itu kita supaya kumpulan ni tak beban lah. Sebab apa? Bila kita spesifik, data yang akan kita cari itu mudah. Kita cari itu je lah dulu. Kalau kita bercakap pasal kelewatan penyediaan laporan tahunan jabatan atau kelewatan penyediaan laporan tahunan fakulti, sen gunaan contohnya, spesifik itulah laporan tu. Jangan nanti laporan ni banyak cerita lambat, kan. Ada surat daripada aktiviti tak dapat lah, untuk agensi lah. Jangan fikir. Selalu saya katakan bila kita buat projek, jangan lihat pada gangguan. Fokus saja. Masalah dia apa? Cari itu aja. Yang lain tu mungkin impak dia, risiko dia, faedah ketara dan tidak ketara. Fokus kepada. Kalau lewat, kerja kita nak percepatkan. So, untuk cepat tu apa idea kita? Itu aja. Kalau tiada, kita nak adakan. Itu aja, fokus. Jadi mungkin dalam waktu yang singkat 2 minggu untuk menyediakan, lebih mudah. Itu saya nampak. So ya, cara-cara kaedah data tu macam-macam lah. Pemerhatian lah, daripada rekod-rekod soal selidik. Yang itu antara kaedah KIK yang tuan-tuan boleh gunakan. Untuk lain-lain syarat, saya rasa poster saya siapa semua dah ada. Cara penilaian pun saya dah dikongsikan. Yang penting tuan-tuan ialah macam saya kata tadi, macam mana kita nak menyediakan poster dan video. Kaedah dia yang paling mudah, cepat. Saya kata ulang kembali. Letak susun dalam slide. Itu je. Bila dah nampak flow dia, QC story dia, you rasa okey, faham, jelas. You sendiri pun nampak jalan cerita dia tu sampai lain. Jadi kita akan nampak kat mana ada kurang, barulah kita tambah-tambah. Jadi tak adalah pening nak design poster tu, susun dia macam mana. Sama juga bila buat video. Itu kaedah dia lah.
Okey, yang lain, okey, setakat ni saya rasa itu dulu perkongsian saya. Saya serahkan mungkin pada Dr. Su ke Nomi ke. Silakan kalau nak sambung atau ada soalan-soalan dulu. Okey, selamat datang Cik Zafian kita tu. Zafian pun dia tu. Ni. So mungkin dalam video tu nak boleh ke pakai teks ke voice over gitu. Kalau voice over ni kena belajar dengan Cik Zafian ni. Kan? Dia kalau bercerita tentang slide tu, dia tak tengok slide pun. Okey, terima kasih yang datang. Kalau ada soalan-soalan atau yang lain rakan, Nomi silakan Nomi. Okey, terima kasih Cik Darus. Ya Allah, apa tu panjang lebar penerangan daripada Cik Darus ya. Diharapkan tuan-puan semua faham berkenaan dengan konsep idea unggul ini. Di mana kalau kita tengokkan daripada apa yang Cik Darus beritahu tadi, kalau kita nak mudah untuk membuat video, kita berpandu kepada kita mula-mula kita buat slide dulu. Jadi daripada slide itulah kita ikut turutan-turutan yang telah contoh dia macam kriteria yang telah disenaraikan. Maknanya kita ikut, ada 10 kriteria di sini, kita ikut sekali. Maknanya di sini, selain daripada itu saya nak terangkan juga berkenaan dengan kriteria. Kriteria di sini iaitu pengenalan. Pengenalan yang ada pada kita ni, dia ada dua markah di mana pengenalan ni saya rasa yang mana Cik Darus telah menerangkan semuanya ada di dalam kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi secara ringkaslah saya nak beritahu macam kriteria kita kat sini ada 2 markah. Maknanya dalam ni kita perlu adakan orang kata pengenalan. Kemudian daripada situ kita buat penyataan masalah dan objektif kita adalah 10 markah. Banyak tu. Jadi daripada situ kita buat kreativiti kita. Kreativiti kat sini ada 20 markah di mana kreativiti kita ni apakah yang inovasi yang dihasilkan adalah daripada idea yang asli ataupun sebagainya. Okey, di situ juga ada replikasi. Replikasi kita ni iaitu inovasi yang dicipta. Inovasi yang diciptakan ini bolehkah diketengahkan ataupun boleh diubah suai serta boleh diguna pakai untuk kegunaan lain. Jadi yang kelima ni adalah potensi pelaksanaan, kemudian signifikansi, kemudian impak dia, keberkesanan output dia. Di sini ada di mana kumpulan, di sini kalau macam keberkesanan output ni pula, kumpulan boleh pilih salah satu daripada yang telah diterangkan iaitu sama ada penjimatan masa, kos ataupun peningkatan produktiviti kita di mana kumpulan boleh pilih salah satu dan bandingkan sebelum inovasi dihasilkan dan selepas inovasi dihasilkan dengan menggunakan data-data yang diambil. Adakah dia ini berkesan atau sebaliknya? Jadi kat sini lagi satu saya nak terangkan berkenaan dengan komitmen, pengurusan dan pembuktian. Di mana kalau kita tengok pengurusan, kalau kita buat dalam ni kita perlukan sokongan daripada pihak pengurusan. Di mana selain daripada kita buat tanda tangan, surat ataupun borang pengesahan daripada pihak pengurusan, kita juga boleh buat persembahan kepada pihak pengurusan tertinggi dan terangkan kepada mereka hasil inovasi yang kita hasilkan. Kita boleh ambil gambar dan masukkan gambar-gambar itu di dalam video. Ini adalah salah satu daripada komitmen pihak pengurusan. Jadi lagi satu pihak pengurusan juga kita boleh minta kerjasama dengan pihak Infotek untuk kita hasilkan video yang bermutu tinggi dan membuat jadi kita boleh buat surat permohonan dan surat itu ditandatangani oleh pihak pengurusan. Jadi kita masukkan dalam kita punya video. Ini bermaknanya ada kerjasama di antara kumpulan dengan pihak pengurusan untuk menjayakan projek inovasi kita. Jadi kalau persembahan tu itu ikut kreativiti kita lah, apa yang kita nak buat, apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita tengok kalau semalam kalau kita tengok daripada Ustaz Uzaini beritahu, kalau kita nak kita bayangkan bahawa persembahan tu seolah-olah macam kita masuk convention. Macam mana permulaan kita masuk convention? Jadi di situlah kita buat kita punya persembahan dalam video kita.
Jadi macam mana kita kenalkan semua ahli kumpulan kita. Jadi kalau 10 ahli ada, 10-10 terlibat sama. Jadi tak ada satu pun yang terkecuali. Jadi kat situlah kita baru nampak komitmen kumpulan kita macam mana. Jadi begitu juga dengan poster-poster yang ada. Tapi saya rasa tadi semua Cik Daros telah ungkaikan benda-benda ni. Jadi sekiranya ada permasalahan, bolehlah bertanya kepada kami. InsyaAllah kami cuba menjawabnya. Okey. Okey, ada soalan apa-apa lagi ke? InsyaAllah kami boleh jawab. Cik Daros ada lagi, boleh tolong jawab. Cik Risham pun ada. InsyaAllah kita kita membantu bersama-sama. Okey, di sini saya dah nampak daripada Puan Malina mentanyakan ada limit masa untuk video. Okey, video yang telah ditetapkan adalah 10 minit. Memang ada masa dia, Puan. Masa yang ditetapkan adalah 10 minit. Mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Okey. Ada lagi soalan? Kita boleh bantu sama-sama? Sebab dekat dalam grup ni saya nampak semua orang lama-lama ni, ramai ni. Cik Zafian daripada Kelantan, Alhamdulillah. Pun orang lama ni. Ada lagi soalan ke tuan-puan yang tidak faham, terutama daripada kumpulan-kumpulan yang baru? Saya rasa kalau kumpulan-kumpulan yang lama ni mungkin dia dah fahamlah konsep KIK. Dan mereka pun senanglah untuk membuat idea unggul ini. Bagi kumpulan-kumpulan yang baru, ada masalah ke ataupun ada itu, kita boleh kongsi sama-sama? Okey, mungkin rakan-rakan pakar rujuk lain kalau ada apa yang kami berdua tadi terangkan dan tertinggal, mungkin boleh join lah, boleh bantu juga. Encik Risam mungkin semalam ada saya secara terlepas. Mungkin juga ada setengah rakan lain yang tak join dengan semalam atau yang 6 bulan tu kan. Mungkin Cik Risam boleh ulang balik ke untuk kumpulan ni ke? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Daros atas jemputan. Baik, menyiapkan pensyarahan ni Google Meet. Sedia baru Pak Wan, PA, dan kan saya tanya tadi, diorang semua tak nak balik ke college lah, diorang ke bilik masing-masing lah ya. Jadi, penuh juga rasanya gitu, sebab saya SRK kan, diorang tak balik, kosong lah selama. Okey, yang untuk idea unggul ni, apa yang dikatakan oleh Cik Daros dengan Puan Nomi, okey, clear. Okey, dan kita tahu, setakat ni yang tercatat dan semua dah maklum, kita ada
yang dapat masuk dan dapat masuk yang berjaya masuk. Sebenarnya ramai lagi. Yang dipaham pun patut ada 6 tapi yang berjaya masuk 3 kumpulan saja. Disebabkan pendaftaran. Bukan dia orang tak lepas tu masuk. Pendaftaran saja. Tak apalah, insyaAllah untuk yang lagi 3 kumpulan yang tak dapat masuk tu, mungkin idea tu boleh dibawa untuk tahun yang depan lah. Tahun depan mungkin kita akan buat IK. Kalau COVID ni tak salah. Ada masalah, mungkin kita akan buat cara macam ni lah. Mungkin lebih memang betul-betul orang cakap convention KIK tapi online sebab kita tahu universiti lain pun dah banyak yang buat KIK secara online. Bukan dia unggul KIK online. Jadi itu konsep KIK tapi okay. Yang untuk kali ni macam kita tahu daripada 65 kumpulan kita akan masuk, kita sepatutnya ada 3 fasa tapi sebabkan fasa kita targetlah group dengan masalah dengan pendaftarannya dan macam-macam dan kita dapat 65 grup saja. Jadi stage 2, so 65 kumpulan ni terus dapat masuk ke second stage. So daripada 65 kumpulan ni kami akan memilih 30 kumpulan terbaik dan syarat untuk masuk dalam 30 kumpulan terbaik markah daripada 50 dan ke atas. Contohlah markah U55, grup yang nombor 30 terakhir tu 56. Jadi sampai nombor 30 saja. So apa-apa baiklah. Dan seperti saya cakap pada hari Senin lepas pun untuk yang kumpulan hari Senin tu, kalau boleh video yang pertama ni buat yang paling terbaik you boleh buat. Paling terbaik sebab kalau tak ada yang pertama ni tak ada yang kedua. Kalau dapat masuk final barulah buat lagi terbaik. Dia sama je konsep macam American Got Talent ke, British Got Talent ke. Pertama tu perform kau masuk final lagi dahsyat. Macam baju lawa ke, mungkin tudung makin sama ke colour dia ke. Macam tu maksudnya. Video utama ni mungkin tudung murah sikit ke, masuk final tu tudung mahal sikit ke. Contoh gitulah So ada perbezaan. Isi ni pun gitu juga. Kalau yang pertama dah you dah bagi 100% dapat masuk final, up lagi video tu, jadikan mungkin 30%. And then 30 kumpulan tu dapat masuk final nanti dan masa panel yang pertama panel lah di kalangan di kalangan kami lah. Maksudnya daripada pakar rujuk. Pakar rujuk akan pilih daripada 65 kumpulan kepada 30. Dan 30 tu dah pergi ke hadiah utama dan dipanelkan oleh orang luar. Saya cakap orang luar ni sebenarnya ada setengah tu memang dia tak faham langsung konsep ITM. Mungkin ada yang tak faham cara kerja ITM. Mungkin dia orang tak faham cara apa itu OBE, apa itu SUFO, apa itu macam-macam dia orang tak tahu. Jadi macam saya cakap selalu, kalau boleh kita jangan salahkan dia orang, kita terangkan. Ambil dah masa 30 saat ke 45 saat daripada slide awak tu, kita terangkan apa benda yang sebenarnya. Punya punca kuasa projek awak tu apa dia. Contoh OBE tu apa OBE. Panel tu daripada custom, mungkin panel tu daripada Intan. Dia memang tak tahu OBE tu apa. Kalau yang tim bersyarah, kalau yang lain tu cara kerja tu, dia terangkan apa sebenarnya yang you buat. Iklok tu apa ke benda contoh. Yang berkenaan dengan COVID-19 ni lah. Okay, so kat situlah nanti terangkan. Sebab yang pertama tu tak apa. Yang video pertama tu, kebanyakan yang panel ni memang daripada kita lah. Kalau kita macam daripada saya semua, memang tahu. You sebut OBE, dan kepada kami dah hadir lah. Tapi untuk kalau dos yang dapat masuk final tu, memang dia tak tahu apa tu OBE, apa tu ODL, semua. Jadi kita terangkan ambil dalam masa seminit, tempat yang terbaik untuk terangkan dia apa ni kuasa masalah. Kita terangkan dapat masuk final lah. And then masa final nanti seperti dimaklumkan, video masih lagi 10 minit. Dan kalau you rasa video you dah gempak dah, sama macam yang untuk pasal 1, rasa you nak tambah baik lagi, nak masukkan lagi, dan masa 10 minit tu you compresskan lagi, guna balik. Kali ni nak pakai baju lawa sikit dalam video tu, guna balik. Masih sama lagi, kita akan dapatkan habis 10 minit, kita akan ada sesi design ataupun Viva. Masa Viva tu, ingat, susun kawan-kawan kita dengan baik. Kalau boleh, semua video di-on-kan, jadi panel-panel akan nampak muka you semua. Dan nama bukan design saya Viva tu,
Pastikanlah duduk-dudukan yang baik. Pastikan belakang audio yang bunyi kambing ke bunyi ayam ke. Memang betul-betul nampak comel. Macam kita interview lah. Interview. Memang niat utama kita nak menang lah. Tapi niat paling betul adalah kita nak share yang kita nak share tentang apa yang idea yang kita panggil convention kan. Macam dia panggil something yang untuk share lah. Jadi masa design tu kau boleh ikut susunan. Okay, yang first contoh Cik Zafia nak terangkan dulu yang soalan. Mungkin kalau boleh biar nampak yang menjawab soalan tu. Saya rasa paling baik dan 2 orang, 3 orang jawab pun dah cantik. Tapi ikut synchronize lah. Jangan semua nak jawab serentak pula. Nanti macam berubah pula. Dan insyaAllah lah pendek-pendek takkan tanya lah. Okay, akak yang baju yang tudung hijau sila jawab. Okay, tak ada lah. Sebab kita nak mudahkan keadaan ni. Jadi kalau mungkin yang buat sistem tu daripada tim Infotech, mungkin ceknya lagi nampak macam mana. Kalau macam ketua nak jawab semua pun, itu comel. Itulah antara tips-tips masa menjawab soalan ni. Macam tadi Cik Darus beritahu, memang kita tengok macam ramai daripada geng-geng lama KIK kita, tapi sangat ramai yang first time nak masuk. Mungkin dalam 10 dalam kumpulan yang ber-7 orang tu, mungkin 2 orang je yang pernah KIK, yang real KIK. Yang lain tu mungkin sah baru ataupun kawan. Jadi nak terang tu memang sebab kita dalam YouTube pun kita tak ada YouTube KIK yang betul-betul yang special. Ni adalah keadaan sebenar KIK bila keadaan face. Tapi macam tu lah. Jadi dia unggul ni sebenarnya bagi kami pun yang pakai rujuk dan panel-panel ni pun baru juga. Wah, habis-habis pun kita pernah jadi panel untuk studentnya program je. Tapi ni still lagi satu tandingan. Hadiah-hadiah insyaAllah lumayan. InsyaAllah lumayan. Buatlah yang terbaik. Okay, memang ni asal kita nak share apa idea kita di kampus lain. Tapi sebab dia dah dinamakan pertandingan, yang terbaik tetap yang terbaik. Cik Darus dengan Puan Nomi dulu sebagai tuan tanah. Saya jemputannya bagi ni set je. Jika ada soalan boleh. Okey, terima kasih Cik Risham atas penerangan yang telah diterangkan. Jadi sekiranya ada permasalahan ataupun soalan bolehlah dikemukakan. Jadi kami di sini boleh membantu. Kalau tak ada chatting pun tak apa, nanti kita boleh bacakan. Yes. Pak Sheila dia nak tanya ke? Pak Sheila bagus. Dia tak tunjuk bangku. Nak tanya Pak Sheila. Maaf saya sebab ada dalam ni juga dengar sama-sama. So ada 3 orang dalam ni. Bagus. Ramai Cik Darus patut ada video. Sebab kami pertama kali join. Kalau ada masalah ke Puan boleh bertanya kepada kami. Cuma memang nak stage tu memang presentation secara online lah macam ni. Betul. Kita akan buat secara online nanti. Okey, faham. Okey. Salah satu tim Puan Sheila memang video tu memang macam student buat tu. Maksudnya ada slide dan ada muka you yang tukar yang siapa yang present tu. Dan message synchronize lah. Yang you cakap tu sama dengan slide yang cakap tu. Macam dan kena ikut pasal Cik Darus beritahu message dia punya QC story tu jalan cerita lah. Maksudnya jangan lompat. Maksudnya dia betul jalan cerita dia yang dia present dalam masa 10 minit tu. Dan dalam video tu you nak share tentang cara pakai alat yang you buat ke, cara pakai sistem yang you buat ke, you boleh tunjuk sekali. Maksudnya dalam slide dia boleh tunjuk video lagi. Dalam video boleh tunjuk video lain. Dan untuk keadaan macam ni ada 2 keadaan. Kalau mungkin kita tak open terror, kita punya handphone tak apa nak mahal sangat, 5,000 gambar tak cantik, you boleh minta tolong tim Infotech ataupun tim Infotech lah, fakulti ke daripada cawangan ke untuk bantu buat video tu.
Kan dia orang yang ni kan dia orang yang tukar ambil gambar tapi kita guna kamera yang betul-betul kamera. Kita guna handset guna kamera betul. Yang tu mungkin dia punya kat situ ada markah kan. Video ni ada markah dia. Dia Puan Naomi ada share dia ada markah kreativiti, ada markah video appeal, terang tak terang, menarik tak menarik. Dia ada markah dia pula. Dan dengan video tu satu hal, kreativiti video tu sendiri pun satu hal. Kreativiti betul. Yes. Mungkin kalau dos yang daripada FIFA ataupun ada Bitcom, benda-benda ni kacang lagi. Tapi bagi kita yang lebih library ke yang tak pernah buat video ni ke apa, kita pada staff library ke staff facility kan, mungkin benda tu kalut sikit. Tapi yelah, mungkin rasa Cik Darus akan bagi tinggi sikit sebab dia bukan bidang tu tapi dia buat yang so macam tu lah. Dia tu yang ada makan kreativiti kan, kita buat tapi nak keluar kartun banyak-banyak pun boleh, tak ada hal. Tapi buat. Okay. Lagi nak tanya apa-apa, aku boleh bantu Darul dan Puan Naomi. Terima kasih. Okey, Puan ada lagi soalan ataupun pertanyaan? Okey, ni ada satu soalan daripada Cik Malina lagi. Dia kata, maksudnya dalam video ini adalah video presentation ahli kumpulan ke atau video ini ikut kreativiti kumpulan nak buat macam mana? Kalau kumpulan nak buat video, more tu projek tu sendiri, okey je kan? Okey. Okey, apa yang video tu sebenarnya kita berpandukan kepada poster yang telah kita lakukan. Jadi benda tu kita ikut kreativiti kumpulan dan juga kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Apa yang perlu ada di dalam poster. Jadi dalam poster itulah kita masukkan juga ke dalam video kita. Jadi ikut kreativiti kita, macam mana kita nak buat. Macam tadi Cik Risham tadi pun baru terangkan kepada kita apakah kreativiti yang kita nak buat. Janji kriteria yang diperlukan perlu ada di dalam video tersebut. Okey Puan? Okey Puan Malina, betul. Betul apa Nabi cakap tadi. Maksudnya video tu kreativiti masing-masing. Okey, kreativiti ada 3. Ya. Kreativiti poster awak tu sendiri, kreativiti video tu sendiri. Contoh video dia lah, you nak buat dalam bentuk grafik ke, you nak buat bentuk. Tapi slide tu memang maksudnya dalam slide tu ada grafik dia ke, ada kartun dia ke, ada yang real ke. You nak buat sedikit lakonan, tapi dalam masa 10 minit tu dapat terangkan semua ciri kriteria yang ada yang kami minta dalam garis panduan tu masuk ke dalam you punya video. Itu ke poster. Poster pun ada markah kreativiti. Mungkin you nak buat colourful ke, 3D ke apa ke benda ke. Right. Ikut kreativiti masing-masing Dan kreativiti tentang alat ataupun idea umur awak tu pun ada markah dia. So ada 3 kreativiti. Maksudnya kreativiti dalam alat ataupun bahannya yang buat tu satu markah lain. Kreativiti tentang poster tu sendiri, warna dia ke apa ke, dan kreativiti tentang video tu sendiri. Mana you nak appealkan video you, kami tengok wow. Okey. Okey. Terima kasih Cik Risham. Ada lagi persoalan? Okey. Okey, thank you, jelas. Okey. Ada lagi persoalan yang kita boleh kongsi bersama-sama? Ya, Azizul Sulaiman Nabi Jengka ada soalan ke? Tak ada petik nama orang. Okey, tak ada bro. Sila rakan-rakan tu, rakan-rakan Sila kalau nak tanya-tanya pun boleh je. Ya. Selain daripada tunjuk muka. Kami tak ada soalan tapi kami harap kami boleh menang. Alhamdulillah, tu satu semangat tu. Bagus. Ada target menang tu bagus. Okey, kalau nak menang tips daripada Cik Darus, okey.
Nak menang kan? Sila grup Sila nak menang Menang. Okey. Ini tip untuk grup Sila dan yang lain-lain. Tip saya pada dulu zaman semalam, inilah tip saya. Okey, apa dia? Bila kita buat projek, kita tanya soalan ni pada diri kita. Kalau boleh jawab, menanglah tu. Okey, yang kau beria sangat nak buat projek ni apa hal? Garang betul deh. Yang beria sangat nak buat tu, kenapa? Saya selalu sajalah suka yang nak buat beria sangat ni apa hal? Kalau saja-saja memang tak menang lah. Tapi kalau awak kata Cik Darus, ini boleh menyebabkan orang bunuh diri, buat sekarang. Ini boleh saya menjadi jutawan Cik Darus, buat sekarang. Ini boleh bantu orang dapat pekerjaan sebab pandemik dan sebagainya, banyak orang tak ada kerja. Saya buat. Itu je. Itu jawapan macam tu lah. Tapi kalau nak try. Terus terang saya kata tak menang. Betul. Tapi janganlah sebab gantukan nak masuk. Tidak. Orang berniaga pun jutawan dia belajar kecil-kecil kan. Baru nak main, walaupun orang kata main saham boleh menang besar-besar juta-juta kan. Nak kena mula kecil dulu, faham dulu, belajar dulu. Tak apa, bagus. Tapi hasrat nak menang tu bagus. So carilah tip nak menang tu. Okey, itu. Mungkin Nomi Syam boleh terangkan kriteria, mungkin juga rakan-rakan penggiat dia nak tahu kalau dalam pengenalan tu apa yang kita nak isi, banyak mana ke apa benda pengenalan tu. Nak cerita pasal UTM ke, nak cerita pasal apa UTM 25 planning strategik ke, sampai macam tahap tu ke. So pengenalan tu setakat mana yang dan juga kriteria lain, mungkin sekali lalulah Risha pun nanti boleh bantu. Okey, jadi boleh bagi panduan pada kumpulan lah. Nanti dia semak tengok dia punya dokumen ke dan QC story tu. Okey, Nomi silakan. Okey, Cik Darus. Ni, tadi saya tengok ada satu soalan ni daripada Encik Azizul ni. Dia kata ada nasihat atau tak untuk first time macam kami ni. Okey, Cik Risham pun dah jawabkan. Dia kata Cik Darus dah jawab ya. Tadi soalan yang tadi tu yang kita kata kalau kita nak menang. Kalau kita nasihat saya, tips-tips, saya rasa Cik Darus pun tadi dah beri berbagai-bagai tips untuk kita terus maju, untuk terus kita bersemangat, untuk kita terus tu. Yang penting adalah kita jangan peningkan kepala sebenarnya benda ni. Kalau kita ikut turutan-turutan yang telah ditetapkan dalam kriteria-kriteria yang itu, kita ikut je. Macam tadi yang saya beritahu, dalam kriteria penilaian kita ada pengenalan. Jadi dekat situ apa pengenalan tu kita susun atur dulu. Pengenalan, kemudian penyataan masalah, kreativiti, kita buat dia dulu, kita catat apa benda, lepas tu saya rasa kalau kita dah buat secara turutan, insyaAllah kita tak akan ada bebanan pula untuk buat video, sebab daripada poster itulah kita akan alihkan benda tu semua kepada video. Jadi kalau pengenalan tadi pun, kita kenalkanlah sikit ahli kumpulan kita beritahu pada pengenalan tu tulis sikit, pada lagi satu pengenalan inovasi yang kita hasilkan ini ada tak dia berkaitan dengan apa fungsi utama jabatan kita ataupun bahagian kita. Jadi kat situ ada markah. Jadi apa saja yang kita buat melalui poster ni akan kita masukkan dalam video. Jadi saya rasa kalau kita ikut turutan, insya-Allah kita pun tak ada, benda ni bukan membebankan, tetapi dia akan menjadi kita bertambah seronok. Jadi bila kita buat secara berkumpulan, benda ni idea-idea akan keluar. Berbagai-bagai idea akan keluar. Jadi itu sebab kita perlukan berkumpulan. Jadi bila kita ada kerjasama yang kukuh, insya-Allah kerja yang susah akan jadi mudah. Okey. Ada soalan-soalan lain lagi tak?
Kita boleh kongsi di sini. Okey, tuan-puan, ada tak? Kalau tak ada nak tu, kat chatting pun tak apa, kita baca kan. Ada soalan-soalan yang nak dikemukakan ataupun kemusykilan, kita akan kongsi bersama-sama dan kita akan jawab sama-sama. Okey, kita ada satu soalan daripada PM tepi. Sekejap ya, nak bertukar suara sekejap. Okey, so banyak sangat cakap hari ni. Okey, soalan dia macam mana nak susun ataupun alignment presentation tu. Macam Cik dah cakap, kalau kita ikut konsep yang KIK yang original tu, kadang slide sampai 120 slide. Itu sebab 15 minit punya presentation. Tapi dalam video kita ni hanya 10 minit. Jadi kami minta you all follow dari panduan tu. Contohnya kat sini, ada kawan saya share ni, DPNTP ni, kita ada 11. Ada lebih kurang 11 apa cakap step dia. 10 lah Step yang pertama ialah pengenalan. Okey. Lepas tu yang kedua ialah penyataan masalah dan objektif. Yang ketiga, apa kreativiti? Apa itu replikasi daripada yang you punya projek tu. Potensi pelaksanaan macam mana? Signifikan dia. Okey, impact dia, kepesanan output, komitmen pengurusan dan yang terakhir ialah novelty. Okey, novelty, pengucapan, potensi, komersialan, penerbitan. Maknanya dia sebab tu main ialah salah satu. You show kan, you share kan. Bukan apa ada yang betul-betul idea you memang baru semalam dapat wahyu. Tak sempat nak buat, you nak patternkan, tak sempat. Ada yang memang group tu daripada tahun lepasnya projek, tak dapat masuk ke akhir tahun lepas, kali ni dia masuk idea unggul. Jadi dia sempat buat semua proses tu. Yang tu bertuah lah. Cuma dia tukar kepada ada kaitan dengan COVID-19. Tapi ingat semua projek mesti ikut tema. Tengok dia, saya pun dah lupa tema dia apa kan. Just norma baru. Dan kelestarian PM. Dan insyaAllah lah maksudnya banyak kita hidup zaman COVID ni daripada bulan 3 itu sampai sekarang ni kita dah tahu dah apa norma baru. Paling mudah kita tengok sekarang e-clock contohnya. Paling mudah bagi lecturer ialah penilaian secara online. Penilaian online pun ada macam-macam. Ada lecturer yang guna Google Meeting, ada yang guna Zoom, ada yang guna Webex dan sebagainya. Tapi ada yang mudahkan lagi keadaan. Bila kita mudahkan pada keadaan asal, yang ajar online tu dah kira mudah dah. Tapi you mudahkan lagi keadaan asal, yang tu pun disebut sebagai satu idea unggul iaitu yang dinamakan inovatif dan kreatif. So kat situlah you nyatakan apa dia. Dan berkenaan dengan pengenalan semua tu, dia ada markah dia juga. Macam yang tadi Puan Nomi tahu dan Cik Darus tanya ni, pengenalan tu macam mana. Untuk walaupun kita share video kita ni kepada kita punya panel-panel yang memang orang UiTM. You tak nak terangkan dah Datuk Azra'i, you punya rektor ke apa. Tapi untuk konsep KIK, you paparkan juga. Contoh kalau you daripada cawangan Pahang, you tunjuklah muka rektor you. Okay, dalam satu slide. Mana dia tak makan masa dia biasanya dalam sampai 10 saat pun benda tu. Tapi untuk konsep KIK kita kena share siapa pengurusan kita. Kalau you bawah fakulti, you tunjuklah lepas dah tunjuk gambar rektor, tunjuklah gambar bos APP awak tu. Kalau di fakulti, dekan lah. Kalau di cawangan ni, pusat pengajian lah macam tu. Kalau you bawa fasiliti, tunjuklah gambar pengarah jutera awak tu. Tapi benda tu tak makan masa saya rasa tak sampai 5 saat dan 6 saat gitu je. Dan markah dia pun pemerat dia tak banyak, 2 markah je. Tapi kena tunjuk. Tapi untuk kalau dapat final, you boleh tunjuk start daripada kita punya visi lah. Sebab yang panel kita adalah panel orang luar. Okay.
dia receive pengenalan lah. Yang lain tu boleh tanya. Ini dia tanya replikasi tu apa? Okay, mungkin ada nak tanya sebab tak tanya saya tak boleh nak cakap lah. Okay, replicate tu dah sampai kita boleh pakai. Replikasi ni dia macam kalau dulu dia panggil spin off tapi lebih kurang masuk sama. So idea awak tu boleh tak direplicate kepada lain? Betul lah ya, macam saya suka you buat sistem blog. Maksudnya ikut awak tu boleh tak diguna pakai di untuk pendaftaran pelajar-pelajar KAFA ke, pendaftaran jabatan perpaduan ke, you cakap boleh. Sistem you tu basicnya dah boleh pakai untuk apa-apa pun. Just pendaftaran. Tapi you buat just fokus pendaftaran, contohnya masuk makcik-makcik cleaner di temporary. Itu macam Cik Darul beritahu. You spesifikkan kepada pendaftaran kerja-kerja cleaner di kampus awak. Tapi boleh replicate kepada benda-benda lah. Orang masuk, keluar masuk ITM ke, boleh guna pakai di di sekolah KAFA ke, sekolah Kedah ke macam tu. Masuk replikasi. You nyatakan. Yang lain tu boleh tanya dia lah. Puan Ami tu dulu. Okey, betul Cik Risham. Terima kasih. Betul lah, replikasi tu kita boleh ubah suai. Inovasi yang dihasilkan tu kita boleh ubah suai dan boleh guna pakai. Dan kita boleh guna pakai untuk kegunaan lain. Maknanya ada 2-3 perkara lah yang kita boleh guna pakai. Maksudnya bahagian-bahagian ataupun kita hasilkan, jadi bahagian-bahagian lain pun boleh guna pakai. Itu yang dinamakan replikasi. Ataupun dia punya ada nilai-nilai komersial. Okey, ada soalan-soalan lain lagi ke? Ada lagi nak tambah-tambah ke Cik Darul lagi? Okey, Cik Darus, ada nak tambah lagi ke? Okey. Nampak Kak Cik ni tak ada pula soalan lagi apa-apa lagi ni. Okey, terima kasihlah Cik Risham. Tadi ada lagi. Masa kita pun panjang juga. So untuk rakan-rakan lain, sambil-sambil kita bersidang secara online, kumpulan bagi saya bagusnya kalau sekarang ni kumpulan bukan dengar saja, buka slide project masing-masing. Slide project tu, jadi bila kita dengar je kita terus buat. Ataupun kita masuk dalam slide kita siap-siap, oh tak ada ni, oh terlupa nak letak latar belakang universiti, katalah. So itu nanti kita kalau tak sempat, awal mungkin okey lah. Nanti di peringkat akhir, dikatakan Cik Risham, bila juri luar tu, kita mungkin kena letaklah latar belakang sikit pasal universiti, tapi dalam bentuk info. Kedua, dalam masa singkat ni, selain saya ingatkan kumpulan, kita kena pandai manage bagikan tugas-tugas orang. Kita ada berapa kriteria tadi. Kalau kita KIK, kita ada 7 kriteria utama, keseluruhan kita ada 21 kriteria. Itu kalau KIK. So ini tadi Cik Isam kata mungkin ada 10 atau 8. Dia tak ada sub-sub. Dia tak ada sub. Ya. Okey, dia tak ada sub. Kalau kita tengok KIK punya kriteria, dia ada sub-sub di bawah dia. Di bawah dia. Tapi di dalam idea unggul tak, mudah je. Kalau dia kata pengenalan, maknanya dia tak ada sub. Cuma macam tadilah. Bila kita kata mengenalkan kumpulan, salah satu perkara yang bagi saya wajib, saya selalu ingatkan, dapatkan surat kelulusan penubuhan kumpulan. Itu pun dah cukup. Lebih baik kelulusan penubuhan kumpulan tu daripada kalau ketua kita pengarah ke, dekan ke, PNC ke, itu lagi baguslah. Nak menunjukkan bahawa projek yang kita buat itu diketahui, direstui, dan secara tidak langsung kita kata itulah sokongan komitmen pengurusan terhadap kumpulan. So surat tu penting.
surat kelulusan penubuhan. Buatlah, letaklah itu, sokong di dalam kita punya dari bahagian pengenalan. So surat tu akan kan kita ada tulis itu komitmen pengurusan. So macam mana kita nak tunjuk komitmen pengurusan, salah satu tu surat tu lah. Okay. Macam saya kata tadi, okey. Bila waktu dah singkat, agih-agihkan tugasan. Okey, pengenalan siapa nak cari? Captured ada dalam, katalah tentang latar belakang ahli misalnya, dan seorang buat tu. Seorang lagi mungkin buat bahagian yang selepas pengenalan ada mungkin kita daripada pengenalan kita ada pernyataan masalah, seorang cari benda-benda tu buat. Jadi maknanya bila kita rancang orang tu, setiap orang tu telah diagih tugas, laksanakan tugas, maknanya bila dia dapat je kita terus kumpulkan. Jadi mudah sikit lah, tak adalah satu tu seorang berbincang, yang bahagian kreativiti nanti seorang lagi, idea dan sebagainya. So itu lebih mudah lah bagi saya. Dah terpulang lah bagaimana kumpulan nak agih-agihkan, supaya kerja tu dapat dibuat dengan cepat lah. Yang penting macam saya kata tadi, siapkan slide tu dulu. Kalau tak ada konten dia, letakkan tajuk-tajuk supaya flow dia kita tahu. Dan lebih baik kalau sebab tu, kalau kita di dalam online pun, eloknya sebelah kita buka slide projek kita, kita terus saja masukkan. Ini guna kesempatan ruang untuk kita sambil kita beronline ni, berchatting dan sebagainya, terus saja buat projek kita tu. Berdasarkan daripada pakar-pakar, dan mungkin inilah ruang untuk kita tanya. Seterusnya apa isi? Depan ni isi apa? Macam tadi Cik Risam, kalau aktiviti tu apa nak dibuat, apa dia nak letak. Kalau dekat penyataan masalah tu bagaimana, apa perkaranya, apa toolnya. Tu tuan-tuan, kalau kita nak satu persatu, jadi tuan-tuan kena tanya. Ada ramai pakar-pakar kita akan bantu. Macam tadi Cik Sam kata replikasi tadi, replicate tadi, selain dari spin off dan sebagainya, dia juga mungkin seperti juga kita penyeragaman. Tapi itulah tadi, dalam waktu ini boleh ke buat replikasi? Macam mana nak buat penyeragaman ni? Yang antara dua ni mana paling mudah? Okey, saya nak ingatkan pada rakan-rakan lain semua juga, ada benda dalam KIK ni atau yang kita buat projek, kereta-kereta tu kadang-kadang kita tak dapat, kita tak boleh buat. Macam mana nak buat je, komersial. Baru je nak buat projek ni. Macam mana nak replicate kan? Saya nak letak. Selalu saya ingatkan, seboleh-bolehnya kita cari cara, jalan, letak. Walaupun tidak 100%, contohlah kalau kita tak jual, tapi kita boleh tunjukkan kita punya ni ada potensi untuk dijual. Tuan-tuan kena fikirlah, ada potensi. Tunjukkanlah. Dapatlah daripada 10 tu, daripada kita letak kosong, dapatlah 6-7 markah atau 5 markah kan. Itu saya sering ingatkan, kenapa saya suruh buat begitu, kita fikirkan. Itu juga satu kreativiti. Rakan-rakan nak tahu macam mana kalau kita nak komersial mana. Benda ni pun buat sempat ke pattern, memang sempat. Tetapi ada cara dia sebenarnya. Ada caranya. Jadi bukan apa, taklah rugi markah kat situ, daripada kita kosongkan, ikut kriteria, replikasi katakan, macam mana kita nak buat, potensi pelaksanaan, kriteria pelaksanaan, macam mana kita nak nampakkan dia ada benda tu boleh dilaksanakan, boleh dibuat, projek kita, signifikan dia, macam mana kita nak kata, projek ni kenapa berkat ni, berbalik kepada tema tadi, signifikan dia, ni kita kata kait dengan tema pula kan. Projek ni kena nama apa? Macam tadi Cik Risam kata ODL kan. Bukan normi baru norma baru. Tapi saya tengok muka Nomi memang baru lah tu. Banding saya kenal lama kan.
bertambah berseri lah sekarang ni kan muka. Apa flawless apa benda lah orang perempuan ni saya cakap. Cermin mata tu pun dah tukar dah. Tinggal lagi dulu dia ada cermin mata bingkai merah kan. Contoh macam tu signifikan. Macam mana kita nak buktikan dia dengan projek kita dengan pandemik ni? Itu sebab kadang-kadang kumpulan nak dicerita ke, nak dalam pernyataan ayat ke, macam mana kita nak tunjuk benda ni kan? That's why dalam norma baharu ini semua tu boleh dibuat sebenarnya. Banyak benda-benda tu kita cari, kita boleh dapatkan berkaitan macam mana kita nak kaitkan dengan norma baru sekarang ni. Mungkin projek kita tak terfikir tadi bila kita dah start, tak terfikir pula pasal norma baru. Ni dah berjalan dah projek. Kat mana kita nak kaitkan balik? Takkan nak patah balik. Takkan nak boleh start balik berfikir kumpulan nak cari masalah. Apa masalah projek kita nak buat berkaitan dengan norma baru ni? Kan? Secara umumnya tentulah semua online, digital apa itu standard lah kan. Tapi apa yang nak nyatakan projek kita ni lain, special. Itu yang boleh sebenarnya kalau kita dah buat, jangan patah balik tiba-tiba bertingan. So di bahagian signifikan ni lah kita cari. Kat mana projek kita yang kita katakan boleh berkait dengan tema kita tadi. Itu bahagian signifikan lah. Untuk nak tanya apa detail-detail, nanti boleh PM tepi Cik Risham tu, banyak ilmu tu. Zapian lagi Zapian dia punya projek digital dia macam-macam. So boleh kita ramai lagi rakan-rakan akan bantu tanya secara personal, mungkin dia tak akan jawab sini. So sama juga impact tadi kan. Impact tadi. Impact ni saya kata tadi, kita cuba berfikir dengan soalan saya, yang kita beria sangat nak buat ni apa hal? Kat impact ni you kena jawab jawapan yang saya tanya ni. Yang you tanya diri sendiri. Ni yang kita nak buat beria sangat, projek ni apa hal lah? Kat situ you tengoklah impact dia. Kan? Kadang-kadang kita nak fikir, apa impact projek kita nak tulis kan? Image lah, identiti. Okey lah, tapi macam tak kuat pula kita sendiri. Tapi tanya, beria sangat amun kenapa? Tiba-tiba ke bila kalkulat, dekat 1 juta je ni projek kita. Tunjukkan. Tiba-tiba kita tengok, boleh jana duit. Kan? Dia panggil passive income. Pada produk kita kalau orang beli, passive income. Bulan-bulan staff boleh dapat 5,000 passive income. Itulah dia. Kan? Yang itu yang kita nak kena jawab. Yang biaya sangat ni kenapa? Cik Doh, saya boleh bagi 5,000 pada staff setiap bulan tu. Itu contoh lah. Samalah yang lain-lainnya kan. Memudah. So, yang itu kita kena, masa itu datang kat bahagian kategori kriteria impact tadi, tanya balik. Yang biaya sangat tu kenapa? Itu tip saya lah. Rakan-rakan saya mungkin ada lagi tips lain yang boleh kongsikan. And then keberkesanan output. Ini kadang-kadang orang kata signifikan dengan keberkesanan ni macam sama ke, keliru ke? Ini satu juga kan. Keberkesanan output kan. So keberkesanan output ni tadilah. Dia berkait dengan, kalau kita tengok, kalau signifikan, maksudnya dia berkait dengan masalah ataupun keadaan sekarang. Macam tadi, normal kan, isu yang masalah tu satu dunia. So projek kita ada kaitan dengan masalah hilang pekerjaan sebab apa? Pandemik juga. Kan? Mungkin apa signifikan dia? Pandemik juga. Kan? Mungkin fact. Berita-berita palsu. Kenapa banyak sangat? Sebab pandemik ni macam-macam berita palsu. Scam lah apa. Orang dah tak ada kerja. Jadi projek kita, okey, itu signifikan. Tapi keberkesanan output tu yang hasil projek kita tu apa? Kan? Boleh jana. Kan?
boleh memuaskan hati pelanggan. Itu pun kita lupa. Happiness index, orang seronok, orang gembira, riang sambil duduk depannya nyanyi-nyanyi kerja kat rumah kan. Dengar je, pasang speaker kat rumah boleh sambil-sambil tu boleh kerja masak kan. Kerja tetap kerja lah kan. Contoh, kepuasan hati pelanggan tu meningkat dengan projek kita. Image, penyampaian output lah. Bila kita banyak online macam tadi kan, bila pandemik ramai orang tak kejaban, kita punya kos operasi tu mendadak turun. Elektrik tak guna, aircon tak guna kan, air pun. Tapi kat tempat kita lah, kat rumah pula kan, kejap-kejap Grab datang, kejap-kejap JNT, kejap-kejap ni siapa order kita pula yang meningkat. Nampak? Itu keberkesanan apa. Jadi kadang kita pening mana ni kan. And then komponen perusahaan dan akhir tadi itulah novelty. Novelty itu maksudnya tu tadi, kalau kita boleh buktikan, mungkin kita pergi buat searching, kita capture lah, kita pergi search iring tu, kita cari pattern apa semuanya, copyright, trademark dan sebagainya lah. Dan untuk menyatakan bahawa kita nak nyatakan projek kita novelty ni kan, mungkin juga kita kata, mungkin taklah dari segi kalau kita nak kata 100% kita punya penciptaan, kadang-kadang ada penambahbaikan aja pun tak apa, tapi kita boleh tunjukkan, okey, sedia ada ni begini, yang kita punya kita tambah baik sebenarnya yang ini. Itu juga kita, itu yang kadang-kadang kalau sempat kita benchmark lah. Benchmark mana-mana, bukan nak pergi pun. Kadang-kadang kita telefon rakan-rakan kita di cawangan dan sebagainya, jabatan ke, kau ada masalah ni tak apa kan. So capture sikit, ada buat sistem ni tak, ada buat kat mana, boleh share ke, kita tunjuk lah. Itu pun dikira penambahbaikan. Tetapi itu kata jangan kosong. Sekiranya kita memang tak sempat, macam produk saya, kumpulan yang saya dibuat sekarang ni, memang kita dah hantarlah MyEpo untuk tunggu je draft semua. Ikutkan masa itu memang berbulan lah. Jadi kalau dengan sekarang memang tak mungkin lah. Yang penting you hantar je surat ke BICOM ke mana-mana, nyatakan you dah buat permohonan untuk apa, you daftarkan sebagai harta telek. Ada banyak cara. You boleh daftar copyright, you boleh daftar trademark, kalaupun tak patent, at least jangan rugi markah lah, itu je lah. Dapat juga 4 markah, 5 markah daripada biar kosong. So itu pun ada cara kaedah-kaedah dia, macam mana kita nak isikan kriteria tadi. Okay. So saya rasa bolehlah kot serah kepada rakan Nomi ke Risham atau yang lain. Okay. Terima kasih kepada Cik Darus lah. Panjang lebar. Jadi ada apa-apa lagi soalan? Saya rasa Cik Darus pun dah terangkan secara detail daripada mula sampailah akhir ni. Jadi sekiranya ada permasalahan ataupun soalan, bolehlah dikemukakan. Boleh kita kongsi sama-sama lagi. Sebab masa masih ada lagi ni. Gunakan peluang yang ada untuk kita bersama-sama berkongsi permasalahan. Kalau ada masalah, kita boleh selesaikan sama-sama. InsyaAllah. Okay, saya nak share sikit. Ada soalan sebelum ni dikatakan Cik Syam, anda katakan masa final tu, tengah viva tu, tiba-tiba line putus. Contohlah kan, kalau kita nak masuk final, sebab tu saya cakap kalau boleh, masa final tu memang macam Cik Darul beritahu, Puan Nomi beritahu, dan kita minta kelulusan daripada pengurusan fakulti ataupun PTJ ataupun kampus masing-masing, dan jadikan ini adalah kita wakil kampus
masing. Maksudnya bukan kita buat masa final tu kita menjawab kat office kita. Boleh kita minta sangat, terutama penyenaras KIK, kampus atau fakulti masing-masing, ataupun ketua unit kualiti, sebab penyenaras KIK ni bawah ketua unit kualiti kan. Minta mereka sediakan kita punya bilik khas ataupun ruang khas lah untuk Viva tu. Dan kita boleh dapatkan, boleh kita guna layanan internet yang paling stabil lah dalam masa 10 minit tu. Supaya tidak terganggu sebab kes ni pun berlaku macam kalau yang siapa yang pernah masuk dengan KIK yang real kan. Sampai kat atas pentas tiba pendrive tak boleh baca lah, slide tak keluar lah, video putus-putus. Dia punya debaran itu memang lain macam. Benda tu tak boleh nak ulang dah. Tiba-tiba je loceng habis. Begitu juga kalau boleh, anda kata kita ni termasuk dalam 30 pelayan yang terpilih untuk final. Dan saya rasa pun kalau ada penyaras ataupun ketua unit kualiti dalam hari ni pun, dia pun dah kena ambil ni lah, ambil maklum. Bahawa nanti ada kumpulan kita yang terpilih dia mewakili kampus ataupun fakulti, kita kena readykan satu tempat yang special untuk penggambaran mereka untuk final nanti. Itu maksud saya lah. Jadi kalau boleh yang penyaras KIK dan ketua unit kualiti terbantulah dari segi tu. Kita sebagai peserta ni, kita buat yang terbaik je. Dan elakkanlah kita guna kita punya line sendiri. Kalau rasa confident tak ada masalah. Sebab tu tadi dia berbalik kepada kita punya pengurusan. Maksudnya pengurusan mesti tahu apa yang kita buat. Dan pengurusan kena tahu yang kita wakil mereka. Kita shot sendiri kita mewakil kita punya kampus. Kita wakil fakulti kita. So satu benda yang besar lah ni. Kalau ada tim-tim korporat dalam ni elok war-warkan. Sebelum pertandingan tu orang kata okey 3 kumpulan wakili kampus kita. Biar rasa bangga dan kita minta restu doa daripada warga kampus atau warga fakulti masing-masing lah. Itu sedikit tip dah saya. Okay, thank you. Okay, terima kasih Cik Risham. Memang tips yang sangat berguna. Jadi sekiranya sesiapa kumpulan-kumpulan mana yang dapat untuk masuk pertandingan akhir, jadi kita kena maklumkan kepada pihak pengurusan. Jadi maksudnya kat sinilah kita kena ada komitmen dengan pihak pengurusan. Jadi mereka akan tahu apa sebenarnya projek, apa sebenarnya yang kita lakukan. Sebab benda ni adalah untuk naikkan nama UiTM, naikkan nama kampus kita. Jadi saya rasa memang pihak pengurusan akan bantu sebaik mungkin untuk kita. InsyaAllah. Okey, ada apa persoalan lagi ke? Atau pertanyaan? Boleh kita kemukakan dan kita jawab bersama-sama? Boleh kita kongsi lagi? Cik Darus, kita ada apa-apa lagi tak Cik Darus? Kalau tak ada pertanyaan atau persoalan lagi, kita serahkan kepada Puan Rin lah. Cik Darus? Ya betul sebelum tu saya rasa cukup lah sekiranya ada kumpulan-kumpulan nak bertanya, bolehlah PM tepi pada pakar-pakar bila-bila masa je, email ke WhatsApp ke call sendiri ke, kadang-kadang yalah, kadang-kadang kita nak share ke kan. Pakar rujuk pun nak bagi tip-tip tu kan. Tak. So mungkin boleh direct je kepada pakar-pakar rujuk kumpulan-kumpulan. Sebelum tu saya cakap sekali lagi terima kasih pada pihak IGA Dr. TS Teknologis, Dr. Teknologi Dr. Hanisa telah merangka sesi ini yang bagus. Noni, Pak Cik Risham, ini semua bakal kerja saya lah. Saya pun nak cincin InsyaAllah tahun depan so jadi dah ada pewaris dia KIK. So yang lain-lain boleh teruskan nanti jangan risau, KIK semuanya tak setahun. Kau dah tahu pendekatan dia. Saya pun terlibat daripada tahun 85 sampai sekarang kan. Pencin-pencin KIK pun. Tapi alhamdulillah ada ramai pewaris-pewaris yang hebat-hebat yang bukan kat dalam, kat luar pun.
So itu juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada Intel dan beri saya kekayaan bukan saja untuk mengendalikan KIT lah selama ini. So saya serahkan pada dan ada salah silap tu saya minta maaf lah bagi pihak diri dan juga terima kasih sekali lagi pada rakan-rakan pilihan yang saya nampak yang menyokong kita yang penting bagi saya ni kumpulan ni kumpulan pakar pula apa kan. So, kumpulan-kumpulan yang sanggup terlibat nak belajar dan sebagainya teruskan insyaAllah banyak manfaatnya. Saya selalu kata kepada rakan-rakan sejarah dan KIK ni bukan yang kita belajar untuk KIK. Kadang-kadang kita salah takdiran, kita belajar pasal Ishikawa, kita belajar Kualitikun, kita menyediakan dokumen ini hanya untuk kita. Hanya you boleh apply untuk mohon berat, mungkin boleh belajar bagaimana nak menyediakan dokumen yang orang kata memang berfakta. Satu itu yang kita gunakan, kita jangan kan kawan untuk kita dia untuk strategi itu yang saya buat selama ni kadang-kadang kita nak mohon satu pada MAU pihak pengurusan kan mungkin juga di jabatan mungkin dekan atau rektor guna kaedah ni so far alhamdulillah sejak saya kerja tahun 85 saya bekerja hampir tak lama lah kerja kat ATM sebab dah nak bencin kan tu tak lama tu so saya applykan benda ni banyak yang bila saya mohon dan sebagainya jaranglah tak diluluskan bahkan kalau kita guna kaedah ni untuk buat apa-apa pun geran dan sebagainya kita pitching kat mana-mana ke kan mana bahawa kaedah-kaedah yang kita guna dalam kita boleh apply pitching buat startup company dan sebagainya saya pernah juga buat presentation pada perusahaan saya minta RM100,000 dia orang pula kata kenapa minta sikit sangat saya pula terkejut minta RM250,000 dia kata sikit dia kata minta lebih so ini macam mana kita nak buat sehingga kan bila orang tengok presentation kita orang dah melihat lebih jauh daripada yang kita lihat so ini okay. Kalau kita tahu hanya untuk ni nak buat master, nak buat paperwork kan, mungkin nak PhD ke dan sebagainya. Kalau saya kata pelajar, gunalah kaedah-kaedah smart ke apa ke kan. Kalau nak buat master, nak buat tajuk thesis kita, saya kata kenapa tak pakai smart kan. Gunalah smart macam mana nak belajar smart. Itu yang maksudnya. Kita belajar sebenarnya belajar tool KIK itu adalah platform kaedah kita penyelesaian masalah. Tapi tool-tool itu bukan tool KIK saja. Itu sebab dipanggil quality tool. So kalau kata namanya quality tool, macam Pareto dan sebagainya, apply je lah. Kalau besok tuan-tuan mungkin dekan, rektor, gunakan aja lah untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Dalam perancangan strategi planning jabatan, pakai ini. Tool-tool yang ada. So itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada semua dan rakan dan juga pihak Inka. Saya serah pada